إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه السلام عليكم ورحمة الله. Kitab muka surat 61 dah. Kitab akidah dah, muka surat 61. Muka surat 61 tajuknya tengah tu Anwa' Syirki. Dal dah. Anwa' Syirki yang qasimu syirku ila qismaini akbar wa asghar. Baru ni kita telah menjelaskan tentang makna syirik dah. Dan bagaimana punca berlakunya syirik. Dan teruknya dah akibat daripada perbuatan syirik. Jadi di sana ada bentuk dan pembahagian syirik dah. Ada dua bahagian utama, akbar wa asghar. Syirik besar dan syirik yang kecil dah. Yang pertama syirik besar dah. Syirik besar ni maksudnya ittikhadhu niddin ma'allahi yu'badu kama yu'badullah. Mengambil regu bersama-sama dengan Allah yang mana ia disembah sebagaimana disembahnya Allah. Mengambil Tuhan yang lain lah, mengambil sembahan yang lain yang disembah selain bersama-sama dengan Allah lah. Sama ada dia sembah berhala tu saja ataupun dia sembah Allah, dia sembah juga berhala, dua-dua sekali. Itu syirik lah. Wahuwa naqilun, dan syirik besar ni boleh memindahkan seseorang daripada agama Islam. Tukar agama. Tukar agama dan terbatal daripada agama dia. Terkeluar daripada agama. Muhbit lil a'mali kulliha, membatalkan, menghapuskan semua amalan. Menghapuskan semua amalan dah. Wasahibuhu, dan pelakunya dah. Dan pelakunya imma ta'alaihi yakunu mukhalladan finnar. Kalau mati dengan syirik, kekal dalam neraka Jahannam selama-lama dah. La yuqda alaihim fayamutu. Tidak akan habis tempohnya, tidak akan ditamatkan riwayat dia dah. Hidup selama-lama, tak mati. Wala yukhaffafu anhum min azabiha, dan tidak akan diringankan azab. Mana azab selalu berat, sebab bila-bila pun akan mendapat azab yang berat dah. Itu ta'rif ataupun huraian berkenaan dengan syirik besar dah. Kemudian jenis-jenis syirik besar dah. Jenis-jenis syirik besar. Ada 4 bahagian utama dah syirik besar. Ni kesimpulan ni dibuat berdasarkan kepada penelitian Quran lah, hadis Nabi dah. Terbahagi syirik besar itu kepada 4 bahagian dah. 4 bentuk. Yang pertama syirik ad-da'wah, syirkud da'wah. Perbuatan syirik dalam seruan, doa dah. Dakwah doa lah. Bukan berdakwah hajat orang tak, tapi menyeru, meminta dan memohon. Kerana doa
bentuk ibadah yang paling besar. Bahkan isi kepada seluruh ibadat dah. Lub ni isi dah. Intipati. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu sendiri dah ibadah dah. Doa dah sebenarnya ibadah dah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa lah sebenarnya ibadah dah. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad dari Tirmizi kata hadis ini hadis hasan sahih. Firman Allah dalam surah Ghafir ayat 60 yang menunjukkan bahawasanya pentingnya dah, ataupun menunjukkan adanya syirik dalam doa ni. Firman Allah dalam surah Ghafir, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kamu kepadaku sahaja dah. Aku akan terima, aku akan penuhi dah. Untuk kamu, aku akan mustajabkan untuk kamu. Sebaliknya orang yang tak mahu berdoa ataupun orang yang menyeru Tuhan yang lain, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang yang sombong, sesungguhnya mereka yang sombong daripada beribadah kepadaku. Saya dakhuluna, mereka akan masuk jahannam ad-dakhirin, dan ke jahannam dalam keadaan hina dah. Okey, tengok, yastakbiruna an ibadati, mereka sombong daripada beribadah kepadaku. Ay yastakbiruna an du'ai, mereka sombong daripada berdoa kepadaku. Mana dah? Sepatutnya sebut sini yastakbiruna an du'ai, bukan ibadat tidak. Tapi nak ayatnya doa tu ibadat, maka tu sebut an ibadati. Sebab doa tu yang ibadah, doa ibadah dah dia. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Ad-du'a huwal ibadah. Doa tu ibadah, ibadah doa. Maksud ibadah sebenarnya doa lah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang yang sombong daripada beribadah padaku, doa pada aku. Jadi apa maksud sombong berdoa pada aku? Maksud dia nya, pertama dia tak mahu berdoa kepada Allah. Bahkan dia meminta dan menyeru pada yang lain. Ataupun dia minta kepada Allah dan minta juga kepada lain. Itu syirik lah. Syirik dan kufur, dan dua-dua sekali. Sesungguhnya orang yang sombong daripada beribadah padaku, sombong daripada doa kepada Allah Ta'ala, bahkan doa minta dengan orang lain, maka itu dianggap sombong dan tidak mahu berdoa kepada Allah lah. Walima sabata anna du'a ibadah, oleh kerana sabit jelas di sini bahawa doa-doa itu ibadah, maka memalingkan doa untuk selain daripada Allah, maka hukumnya syirik. Huraian dia, sesiapa yang mendoa, yang meminta, memohon kepada seorang nabi atau malaikat, malakan dah. Bukan malik ni raja, malak ni malaikat dah. Awali ataupun seorang wali, atau meminta kepada kubur dah, qabran atau hajaran atau batu dah, atau seumpamanya dari kalangan makhluk, maka dia seorang yang musyrik kafir. Musyrik kafir dah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 117, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih, fa innama hisabuhu 'inda rabbih." Dan sesiapa yang menyeru Tuhan yang lain bersama-sama Allah, orang ni sebenarnya la burhana lahu, tidak ada apa-apa bukti baginya. Fa innama hisabuhu, dan perkiraannya di sisi Tuhannya. Tuhan akan kira dia dah. Dia orang ni sebenarnya kafir. Sebab apa? Innahu la yuflihul kafirun. Dan ingatlah, selama-lamanya orang kafir tidak akan berjaya, tidak akan selamat. Jadi Tuhan sebut innahu la yuflihul kafirun. Kafirun itu hukum kepada orang yang menyeru bersama-sama Allah Tuhan yang lain. Innahu la yuflihul kafirun, tu ada kaitan dengan ayat sebelum dia. Ayat sebelum dia ni ayatnya ialah orang yang menyeru Tuhan yang lain bersama Allah, ialah orang ni kafir dah. Jadi la burhana lahu fa inna ma hisabuhu inda rabbih, tu khabar dia lah. Dan yang ketiganya ialah dia ni kafir. Dia orang kafir tidak akan selamat sampai bila-bila dah.
Wa minal adillah ala anna du'a ibadatun wa anna sarfahu li ghairillahi syirkun. Dalil-dalil menunjukkan bahawa doa itu ibadah. Memalingkan doa itu selain daripada Allah merupakan syirik. Firman Allah surah Al-Ankabut ayat 65, fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Ini tu cerita ke kisah ataupun keadaan orang musyrik lah. Bukan orang tertentu dok ni. Ni sama-sama berlaku lah. Sama-sama berlaku. Sampai sekarang ni pun sama juga dah. Fa iza rakibu fil fulki. Bila mereka menaiki perahu dah, kapal dah. Al-fulk ni kapal lah. Lah ni biasa naik kapal ni, pertama tentera dia. Tugas dia lah tentera lah. Naik kapal juga kerana ni dia ekspor barang ni. Lah. Kapal juga orang naik untuk perangin ni lah ni. Perangin ni. Nak pergi Langkawi, nak ferry tak? Nak pergi ke pulau-pulau mana dah. Ataupun memang dia bersia-sia di kapal lah. Lah ni kerusuh bawa atas kapal. Tak, sebenarnya tak macam tu. Ada larangan lah dalam hadis pada larangan dah. Kecuali terpaksa. Sampai dulu kena pergi haji, kena naik kapal tak. Jauh-jauh musafir tak. Paksa lah. Tak ada cara lain dah. Kena cara darat ada dah. Kalau ni kapal terbang ada dah. Jadi fa iza rakibu fil fulki. Jadi ada juga naik kenderaan kerana nak bersia-sia, bukan berniaga, nak berniaga macam lah. Da'awullaha mukhlisin lahuddin. Bila mereka naik kapal, dia kapal tu apa dia? Mari taufan, mari ombak besar, mari kocok dah. Nak balik, maka da'awullaha mukhlisin lahuddin. Mereka minta dan berdoa kepada Allah dengan penuh ikhlas. Lupa habis berhala-berhala, sembah-sembah lain, lupa habis. Ingat tu Esa ya, Allah ya. Tak. Tapi falamma najjahum, bila Allah selamatkan mereka ke daratan, izahum yusyrikun. Tak, siapa pula? Duk minum arak pula. Duk main disko sana. Tak. Macam-macam lah. Memang pulau ni teruk sikit, pulau ni. Orang ramai dah. Nego, melancong ramai tapi nak cari masjid sebuah. Orang semaya payah lah. Dia semata-mata untuk seronok-seronok dah. Bergembira. Izahum yusyrikun, tiba-tiba mereka melakukan perbuatan syirik dah. Maka dalam ayat ini Allah memberitahu tentang mereka orang musyrik itu, mereka menyengutukan Allah ketika senang. Ketika senang mereka melakukan syirik. Dan mereka mengikhlaskan doa kepada Allah ketika susah. Ketika parut. Ketika mereka ni terdesak. Fakaifa ni dua keadaan, dua dimensi. Dua keadaan. Senang dia syirik. Susah minta dengan Tuhan. Bagaimanakah keadaan orang yang menyekutukan Allah dalam keadaan dua-dua keadaan? Susah boleh syirik Tuhan, senang boleh syirik Tuhan juga. Lebih lagi dia syirik. Tak. Lebih lagi dia ni dianggap musyrik dia. Orang musyrik ni kalau parut dia duduk dengan Tuhan. Bila mereka senang, mereka syirik dah. Orang ni senang susah kau dia minta dengan Tok Wali. Tak. Susah tak boleh lagi. Nak gelai air dah. Tak. Minta lah dengan ayat Abdul Qadir Jalani, minta dengan orang ni tak. Nabi Khidir lah minta tak. Jadi teruk lagi lah mereka. Nak kira syirik mereka lebih teruk daripada syirik orang musyrik lagi. Iyadzabillah lah. Tak boleh dengan Allah lah. Itu yang pertama dah syirik besar yang pertama ialah syirik pada doa dah. Dan syirik pada doa ni memang banyak sekali lah Tuhan sebut dalam surah Az-Zumar, surah Mukmin. Yang kedua syirik an-niyah wal iradah wal qasd. Syirik dalam niat, dalam kehendak dan dalam maksud dia dah. Sepatutnya ibadat bukan ibadat sajalah, amal kebaikan yang dia buat, dia niat kerana Allah. Nak kerana Allah dah. Tapi tidak. Wazalika an yanwiya bi a'malihi dunya. Berlakunya syirik pada niat itu dan kehendak itu bila seseorang berniat dengan amalannya nak kepada dunia.
ataupun nak menunjuk-nunjuk, ataupun nak supaya dia ni masyhur. Penuhnya dah. Dia nak dunia sahaja dah. Iradah kulliyah, semua sekali dah. Seperti ahli nifaq, seperti orang munafik lah. Dan dia tidak bermaksud dengan amalan kebaikan dia nak mencari kerajaan Allah dan negeri akhirat. Maka dia juga dianggap musyrik syirkul akbar dah. Orang ni hilang kompas dia. Dak hilang hal tuju dia dah. Dia tahu tujuan dia gimana. Dak kalau kapal terbang kan dia tak lah dah. Nak naik kapal terbang kan sebut terbang ni lah ni penerbangan kita ni penerbangan Air Asia nak pergi daripada Kuala Kota Baru nak menuju ke Pulau Pinang lah. Kalau tak Kuala Lumpur tak siapa lah. Siapa Pulau Pinang juga. Dak. Jadi dia naik ke terbang lain, siapa lain? Dak. Jadi tujuan kita ni pada Allah Taala. Pada syurga, pada negeri akhirat. Tiba-tiba dia negeri lain. Siapa lain? Maka orang ni juga dianggap musyrik syirkul akbar lah. Cuma masalah berlaku pada kita ni, capu kita nak untuk Allah ada, cuma kalau orang tengok puji kat jadi nunjuk gas semua sekali dah. Jadi kita tepih dah, kita tolak dah. Hak ni memang sepenuhnya dia buat kerana semata-mata kerana dunia dah. Tak ada langsung telitah kerana Allah dah. Firman Allah dalam surah Hud ayat 15-16, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Sesiapa yang mahukan kehidupan dunia dan perhiasannya, mana dia buat amalan tu nak dunia sahaja, nak perhiasan dunia sahaja dah. Ni kadang-kadang terbiah daripada teknologi semasa lah. Tak. Buat gapo-gapo pun nak status kamu. Nak tunjuk orang lah belakang. Kalau nak makan, nak jalan tu nak sabar. Buat ibadat pun tunjuk orang juga. Sudahlah. Nuwaffi ilaihim a'malahum. Kami akan berikan kepada mereka, balas kepada mereka sepenuhnya amalan mereka di dunia lagi. Wa hum fiha la yubkhasun. Mereka tidak akan dikurangkan sedikit pun. Dapat sungguhlah kemasyhuran, dapat like, dapat follower, dapat macam-macam. Kan? Astagfirullah. Ulaika lah. Ulaika allazina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itu mereka mana? Mereka yang nak dengan amalan mereka, perkataan mereka, kebajikan yang mereka buat, nak ke dunia ada perhiasan, nak pujian ni. Tuhan kata ulaika, mereka itu. Laisa lahum fil akhirati. Tidak ada bahagia untuk mereka di dunia, di akhirat, illa nar. Kecuali api neraka sahaja. Neraka sahaja yang mereka dapat. Wa habita yang kedua. Wa habita ma sana'u fiha. Sia-sialah apa sahaja yang mereka buat di dunia. Wa batilun, tidak ada faedah apa yang mereka kerjakan dah. Walaupun nampak kebajikan, nampak kebaikan, nampak soleh dah. Tapi kerana niat mereka, kosak mereka tak betul, maka mereka tidak akan mendapat apa-apa balasan yang baik di akhirat nanti dah. Jadi kena ingat molek lah. Ini juga perkara yang sangat bahaya dah. Jadi syirik jenis ni daqiqul amri, sangat halus dah. Perkara yang sangat halus, balil khuturah, dia sangat parah bahayanya dah. Parah lah. Piti habis, masa habis, tiba-tiba tak ada satu dah. Bahkan Tuhan marah pula, Tuhan murka dah. Yang ketiga, antara bentuk syirik besar juga ialah syirik dalam ketaatan. Sepatutnya ketaatan kita hanya kepada Allah dan Rasul. Ada taat kepada pemimpin, ada taat kepada ahli ulama pun ada, ibu bapa pun ada, tapi terikat kepada peraturan dan perlembagaan Quran dan hadis dah. Kalau mereka suruh benda yang bercanggah dengan Quran suruh, Quran larang dia suruh, tak, dia menghalalkan apa yang Tuhan haramkan, terang-terang dah, maka tak boleh ikut.
Tapi dia ikut juga pemerintah ke, ahli ulama ke, dia ikut juga apa dia ketua dia ke, walaupun salah, walaupun Tuhan marah, walaupun bercanggah dengan Nabi, maka ni dipanggil syirik fi ta'ah. Syirik pada Allah pada ketaatan. Faman ata'al makhluqin fi tahlili ma harrama Allah. Sesiapa yang patuh kepada makhluk, tak kira makhluk tu pemerintah ke, hatta tok guru ke, tok lebah ke, tak. Hatta ibu bapa dia sekalipun menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharam apa yang Allah haramkan. Dia meyakini dengan hatinya boleh perkara itu dah, boleh mereka menukar hukum hakim Tuhan dak kerana patuh daun ini, maka sedekah dia tahu dia menyanggahi agama Islam, maka sebenarnya dia telah dianggap mengambil pemimpin-pemimpin ataupun ketua-ketua mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Dan dia telah melakukan syirik yang besar. Syirik yang besar. Perkara ini disebut dalam surah At-Taubah ayat 31 dah. Firman Allah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka Yahudi dah, ahli kitab dan Kristian juga mengambil ahbar, alim ulama, wa ruhban, ahli ibadat dah. Tu guru tu lebah ni. Arbaban sebagai tuhan-tuhan selain daripada Allah. Wal Masih ibn Maryam, termasuk juga Nabi Isa dah. Wa ma umiru, sedangkan mereka tak pernah diperintahkan kecuali untuk beribadah, untuk menyembah Tuhan yang satu. Tapi mereka pergi taat juga, pergi ikut juga, maka seolah-olah mereka menjadikan tok guru, tok lebah sebagai Tuhan bersama-sama Allah. La ilaha illahu, tidak ada yang layak disembah kecuali dia sahaja. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci dia daripada apa yang mereka sekutukan. Maksudnya mereka telah menyekutukan Allah dengan alim ulama, dengan ahbar dan ruhban, ahli ibadat mereka dah. Sama juga dengan ni dah, orang dah ikut tugu-tugu sesat barat dah. Dah, walaupun suruh benda-benda, dia kata tugu tak payah semaya, zikir saja ya. Dah, maya dengan niat. Kan dah. Tak payah pakai syariat ni kulit ya. Zikir tu apa dia isinya. Jadi dia menyanggahi hukum Islam pun sama lah. Wa tafsirul ayah, penafsiran, penjelasan tentang ayat ini, la iskala fi, tidak ada apa-apa kesamaran lagi. Iaitu mentaati ulama, mentaati hamba-hamba dalam perbuatan maksiat, menukar hukum Allah. Bukan menyeru mereka, tapi menukar hukum Allah. Sebagaimana ditafsirkan oleh Nabi kepada Adi bin Hatim. Bila Adi tanya Nabi, kami tak pernah sembah ahli ulama kami tak pernah sembah apa dia ahli ibadat kami tak pernah sembah padri-padri kami. Maka Nabi pun sebutlah Yahudi menyembah ahli apa dia ulama mereka, maksudnya mematuhi mereka perkara maksiat dan menukar hukum Allah. Alaisa, ni Nabi sendiri kata, alaisa yuharrimuna ma ahlallah, tidakkah ulama-ulama, padri-padri ni, pendeta-pendeta ni menghalalkan apa yang Allah haramkan? Maka kamu turut mengharamkan. Bila mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kamu menghalalkan juga. Kamu ikut mereka walaupun mereka salah. Maka jawabnya Adi, ya betul. Dah? Maka Nabi kata, fatilka ibadatuhum, itulah beribadah kepada mereka. Hadis riwayat Tirmizi, dia kata ada hadisnya di Hasan, dan Tabrani dalam kitab Mu'jamul Kabir. Deh. Masalah sekarang ni, Allahu a'lam lah. Kadang-kadang sampai ibadat kita pun orang tukar. Dah, kalau normal kehidupan biasa tak apa lagi. Pakai topi tak apa lagi. Pakai sanitizer tak apa lagi. Tapi semaya pun tukar juga. Sudahlah. Tu yang kita heran tu, pelik tu. Aku gambar tak apa dekat-dekat. Makan dekat-dekat tak apa. Semaya dah jauh-jauh berlaku. Kita tutup masjid ke bawah, tutup masjid, tak boleh mari masjid dah. Dan ni sebab tu ni budak-budak lagi masjid lagi, budak-budak. Jaga dia budak-budak depan dia rumah. Dah, akhir sekali budak-budak ni setahun, 2 tahun, 3 tahun, tak pergi masjid lah. Tak habis generasi masjid, tak ada lah. Tinggal tu mati lah, tak ada lah.
Jadi kena peka lah. Dah, apa yang jadi gini apa? Apa buku gambar boleh dekat-dekat, makan dekat-dekat. Dah. Maya jauh-jauh. Dah, 3 meter seorang maya dah. Lepas pada maya dekat-dekat orang masuk. Oh, alah lah. Pelik dah. Naik bah boleh sebelah. Naik kapal terbang boleh sebelah. Dekat-dekat. Maya tak boleh dekat jauh. Something ni. Some wrong. Something. Ada something ni tak? Jadi tak tahulah norma baru ni sampai bila. So bila rumah baru ni sampai bila tak? Tak juga tu. Kau tak mikir tu. Yang keempat dah. Syirkul mahabbah. Budak-budak tak payah, budak-budak ni. Tak payah. Tak naik tu wajib budak-budak. Tak boleh. Budak 12 tahun. Kelantan 12 tahun tak apa. Luar ni 12 tahun. Oh 15. Apa dia kena debah lagi, tak ada naik atas lagi dah. La ilaha illallah. Jauh daripada masjid. Kau jauh lagi jadi. Masalah kau shopping ke boleh pergi. Kau dah genir boleh pergi. Tak ada masalah. Kedai kopi pemakit dia masuk. Masjid dia masuk. Apa masjid dia masuk? Apa? Soalan dia apa? Maknanya jakit di masjid lah. Tak jakit. La ilaha illallah. Yang keempat, syirkul mahabbah. Syirkul mahabbah syirik pada kecintaan. Kadang-kadang orang ni cinta sangat makhluk dak. Manusia ke, tak kira lah benda-benda apa sekalipun. Siapa dia lupa Tuhan dah. Bahkan dia sayang sangat-sangat lebih pada segala-galanya dah. Wal muradu, maksud cinta di sini maksudnya mahabbah al-ubudiyah. Cinta yang membawa kepada ibadat lah. Yang menyebabkan dia mengagungkan sesuatu, membesar sesuatu, dia tunduk, dia patuh dah. Dia tidak sepatutnya kecuali untuk Allah. Yang esa dah. Orang yang patuh dengan apa dia? Dengan jin ke, dengan guru dia ke, samalah. Wa mata sarafal abdu hadhil mahabbah li ghairillah. Bila seseorang hamba memalingkan kecintaan ini kepada selain daripada Allah, maka dia telah menyekutukan, telah melakukan syirik yang besar. Dalilnya firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Ada di kalangan manusia yang menjadikan regu-regu selain daripada Allah, yang mana mereka mengasihi mereka seperti mereka mengasihi Allah. Tak, tengok macam mana orang Hindu dia sayang ke Tuhan dia. Dia mandi dengan susu, dengan madu. Tak, dia bubuh air baung, dia bercalok lagi dah. Macam-macam lah. Tak bunga. Dia sayang sungguh-sungguh lah. Dah. Dewa-dewa mereka dah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman, mereka lebih lagi kasih mereka, cinta mereka kepada Allah. Sebab orang beriman ni sanggup mati nak kerana Allah dah. Surah Al-Baqarah ayat 165. Jadi habislah berkenaan dengan syirik besar. 4 contoh syirik besar dah. Syirik al-mahabbah, syirku at-ta'ah, syirku niyah wal iradah, dan syirik ad-da'wah dah. Yang kedua, bentuk yang kedua, jenis yang kedua syirik ni lah syirik kecil lah. Jenis-jenis syirik kecil. Wa huwa kullu ma kana dhari'atan ila syirkil akbar wa wasilatan lil wuqu'i fiha, iaitu setiap perkara yang menjadi jalan, laluan kepada syirik besar, dia penyampai kepada, boleh menyampaikan kepada jatuhnya kepada syirik besar. Tak sampai lagi tapi ke arah tu lah. Tu. Ataupun perkara-perkara yang disebut dalam nas menamakan perkara itu sebagai syirik, tapi tak sampai kepada tahap syirik yang besar. Sama ada dalam bentuk amalan atau perkataan lidah dah. Dan syirik besar, syirik kecil ni di bawah kehendak Allah. Seperti mana pelaku dosa besar. Kalau Tuhan nak, Tuhan boleh ampun. Kalau Tuhan mahu, Tuhan boleh azab ke pelakunya. Contoh dah,
Yang pertama contohnya yasirul riya, sedikit perasaan riak. Riak tu ada tapi bukan sepenuhnya riak. Ada juga perasaan riak. Dalil hadis riwayat Imam Ahmad dan imam-imam yang lain. Nabi SAW bahasanya baginda bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Perkara yang paling aku bimbang, yang aku takut pada kamu ialah berlakunya syirik kecil. Mereka bertanya Rasulullah, kepada syirik kecil? Rasulullah. Nabi kata ar-riya, riya. Allah akan berfirman pada hari kiamat bila Allah telah membalas hamba-hambanya dengan amalan mereka, wahai orang yang riak, pergilah kamu kepada orang kamu menunjuk-nunjuk ketika di dunia dah. Maka kamu tengoklah adakah kamu akan mendapat balasan dari mereka. Minta dengan mereka balasan. Dan sebab kamu buatkan mereka kan. Biar mereka balaslah. Kau sebalah. Itu syirk yasirul riya dah. Sedikit perasaan riak. Yang kedua, perkataan Masya Allah wa syi'ta. Ini kerana Allah nak dan mu nak lah. Jadi dia menyamakan kehendak Allah dengan kehendak orang dah. Salih. Imam Abu Daud dalam sunannya daripada Nabi SAW meriwayatkan la taqulu Masya Allah wa sya'ful. Jangan kamu kata ni apa yang dikehendaki oleh Allah. Dia kerana fulan tu nak juga dah. Akan tapi sebutlah Masya Allah thumma sya'a fulan. Thumma dengan waw lain. Jadi waw li tasyrik. Thumma tu li ta'kib lah. Lain tu. Maksudnya kehendak Allah. Kamu dia Tuhan campurkan kehendak ni sama dengan kehendak dia dalam hati seorang. Maka orang tu pun nak juga, setuju juga. Jadilah kerja. Bukan dia dengan Tuhan serupa, tak lah. Sebab wa ma tasyauna illa ya Allah. Kehendak kita pun sebenarnya Tuhan yang menggerakkan hati kita. Betul tak? Yang ketiga dah jim. Qaulu la laulallah wa fulan. Kalau bukan kerana Allah, kerana fulan, saya berat laku dah. Mati dah aku ni hari ni. Mujilah kerana Allah, dia kerana dia lah. Kerana dia selamatkan aku dah. Jadi dia sama ke Allah dengan si fulan. Atau dia kata laulal batu la atana lusus. Kalau bukan kerana itik tu, angsa tu, nescaya pencuri masuk muka kita. Mujur asal dia bunyi. Tak? Al-batu itik lah. Ataupun ansar lah. Al-batu dah. Ansar biasa dah. Dan seumpamanya, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan tafsirnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang makna firman Allah fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kamu jadikan regu-regu sama Allah dah. Sedangkan kamu tahuinya. Ibnu Abbas kata al-andad huwa syirku. Andad ni dah kita menyekutukan Allah. Akhfa min dabi bin namal. Lebih tersembunyi daripada Dabib bin Namal maksudnya semut jala dah. Dabib. Dabaya debu ni mana pergerakan semut. Kecil lah. Semut tu kecil dah. Dia jala kecil lagi. Berasa semut macam jala. Ada gapo jala tak. Kaki semut jala. Berasa ada dah. Ala safatin sauda. Kaki semut jala atas batu hitam. Dalam kegelapan malam. Tak nampak dah. Iaitu kamu berkata. Ibn Abbas kata kamu kata ni syirik kecil ni. Wallahi wa hayatika. Demi Allah dan demi kehidupan kamu. Wahai fulana. Dan dia kata laula kulaibatu hadza la atal. Kalau bukan kerana anjing betina kawan ni, nescaya pencuri akan masuk. Ada anjing seekor pegok. Kulaibah, anak anjing. Walaulal batu fid dari la atal lusus. Kalau tak ada itik, tak ada ansar dalam rumah ni, mari dah curinya. Dia seorang lelaki berkata pada sahabatnya, Masya Allah wa syi'ta, ni apa yang Tuhan nak, apa yang kamu mahu. Dia perkataan seorang, laulallah wa fulan, la taj'al fiha fulan, hadha kulluhu bihi syirkun. Ni semua sekali perkataan yang membawa kepada syirik dah, menyamakan Allah dengan makhluk dah. Cuma syirik kecil lah. Syirik kecil dah. Syirik kecil tak dosa dah, tetap berdosa. Ni dalam kitab tafsir Ibnu Abi Hatim. Jadi, daripada huraian yang kita baca, apakah perbezaan antara dua syirik ni? Apakah perbezaan yang nyata antara dua syirik besar dan syirik kecil ni? Yang pertama dah,
Antara syirik besar dan syirik kecil ada banyak perbezaan. Yang pertama sekali, sebut 4 sini dah. Pertama, syirik besar, Allah tidak akan mengampuni pelakunya kecuali dengan cara bertaubat sahaja. Adapun dosa syirik kecil, maka di bawah kehendak Allah. Kalau dia taubat, Tuhan ampunlah. Kalau tak taubat pun, tu kalau Tuhan nak, Tuhan boleh azab. Kalau Tuhan nak, Tuhan boleh ampun. Yang kedua, syirik besar boleh menghapuskan, boleh melenyapkan semua amalan-amalan. Pahala amalan lah. Adapun syirik kecil, maka dia hanya menghapuskan amalan yang ada syirik kecil saja. Amalan lain tak terhapus. Dah. Semayang kita tak riak. Tiba-tiba sedekah tu riak. Riak tak apa, sedekah tu tak boleh pahalanya. Semayang boleh pahala. Yang ketiga, syirik besar boleh mengeluarkan pelakunya daripada agama Islam. Syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya daripada Islam dah. Dan yang terakhir, syirik besar pelakunya kekal dalam neraka selama-lama dan diharamkan untuk memijak kaki dalam syurga. Boleh iyazbillah dah. Adapun syirik kecil, maka seperti dosa-dosa lain dah. Maksudnya dia akan diazab, tetapi akhirnya akan dapat masuk syurga dan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dah. Jadi mereka kena bersih dulu dah, barulah mereka layak untuk masuk syurga dah. Itu habislah berkenaan dengan dua pembahagian syirik pada pagi ni, iaitu syirik besar dengan syirik kecil. Kita baca sikit lagi berkenaan dengan kufur dah. Kufur sikit lagi, Okey. Perkara kedua ialah al-kufru dah, kufur. Ni syirik dengan kufur ni antara perkara-perkara yang boleh merosakkan, boleh menghapuskan, boleh membatalkan iman seorang. Kufur takrifnya ialah dari segi bahasanya as-satru wa taghtiyah, tutup dan sembunyi dah. Lindungi dan tutup dah. Dari segi syaratnya kufur ni lawan pada iman. Jadi kufur ni perkataan yang acak kali disebut dalam Quran. Ada hadis Nabi dah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kemudian kufur as-satru wa taghtiyah dah. Kufur juga zidul iman dah. Maksud kufur ni ialah tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Sama ada tidak beriman dan mendustai ataupun tak beriman saja. Tak mendustai apa? Tapi tak beriman saja. Ataupun beriman tapi ansyakin wa raibin, dengan penuh keraguan, penuh wasangka dah. Ataupun berpaling terus daripada beriman kerana dengki, kerana sombong. Dia percaya dah hatinya. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulma wa ulwa. Firaun cahaya ada Tuhan lain dia, Allah Taala yang menjadikan langit bumi. Tapi wajahadu biha, tak juga dia mengingkari, tolak mujizat Musa dah. Wastaiqanatha anfusuhum, diri mereka yakin dah. Apa ulwa zulma wa ulwa, kerana zalim, kerana mereka meninggi diri dah. Ataupun mengikut sebahagian hawa nafsu yang memalin daripada mengikuti risalah. Itu maksud kufur dah. Kufur ialah tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Sama ada tidak beriman serta berdusta ataupun tidak ada pendustaan. Ataupun beriman tapi beriman dengan ragu, dengan penuh sangka dah. Ataupun tak saya beriman langsung lah. Kerana apa? Bukan tak percaya tapi tak saya beriman, tak saya akui kerana dengki, kerana sombong dan sebagainya, kerana hawa nafsu. Okey, yang kedua, jenis-jenis kufur dah. Sebagaimana syirik ada jenis syirik besar yang kecil, kufur juga ada syirik kufur besar dan kufur yang kecil. Kufur yang besar mewajibkan kekal dalam neraka buat selama-lama. Dan kufur yang kecil berhak mendapat ancaman azab, tapi tak kekal lah. Okey, kita baca surah hari ni, kufur akbar dah. Apa dia? Apakah bentuk atau jenis-jenis kufur besar dah? Ada 5 semua sekali. Okey, yang pertama,
Kufur takzib. Kufur yang berpunca daripada mendustai ajaran Rasul, iaitu meyakini dustanya Rasul-Rasul alaihimussalam. Sesiapa yang mendustai Rasul-Rasul pada ajaran yang mereka bawa, zahir atau batin, maknanya tega-tega dia kufur dengan mulut dia, ataupun dalam hati dia tak yakin dah, tak percaya, dalam hati dia mulut tak sebut, maka kufur dia. Dalilnya firman Allah, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw kadzdzaba bil haqqi lamma jaa'a alaysa fi jahannama maswal lil kafirin. Siapakah lebih zalim daripada orang yang mereka dusta terhadap Allah ataupun mendustai kebenaran bila ia datang. Kadzdzaba bil haqq ni Rasulullah wahyu. Alaysa, tidakkah ada tempat dalam kejahanam untuk orang-orang kafir? Kafir. Orang yang berdusta terhadap Allah pun kafir. Orang yang berdusta menolak ajaran Rasul pun kafir juga. Rasul diri ataupun wahyu yang mereka bawa. Yang kedua, kufrul iba wal istikbar. Kufur kerana enggan, kerana sombong. Dia tahu Rasul itu benar. Rasul bawa kebenaran. Tetapi dia tak mahu patuh kepada keputusan yang dibuat oleh Rasul. Dia tidak mahu akur dah. Kenapa? Kerana sombong, kerana degil lah. Sebagaimana degilnya syaitan. Syaitan tahu dah. Ni perintah Allah. Sujud Nabi Adam ni. Tuhan suruh, tahu dah. Dia kena patuh, wajib kena patuh perintah Allah. Tapi tahu dah, tak sikut juga dah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika mana kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu semua kepada Nabi Adam, maka sujudlah mereka semua kecuali iblis. Itu yang suruh malaikat, iblis kena buat sujud juga. Sebab iblis pun duduk bersama-sama malaikat juga waktu tu. Maka mereka juga termasuk juga. Perintah dah. Bukan maksud iblis malaikat juga. Ada kata iblis malaikat juga. Tak. Dan surah lain sebut kana minal jinni, dia jin. Tapi dia juga termasuk diperintahkan bersama-sama dengan malaikat. Bapa yang kafir tu? Aba wastakbara, dia enggan patuh, dia sombong, membesarkan diri dia. Ana khairu minhu, aku lebih baik pada dia, okey. Wa kana minal kafirin, jadilah dia di kalangan orang yang kafir. Bahkan orang pertama kafir iblis lah. Yang ketiga, kufur syak. Kufur berpunca daripada syak, dia meragui. Taraddud. Dia tidak yakin sepenuhnya dengan kebenaran Rasul. Ataupun kufur zon dipanggil dah. Dalilnya firman Allah surah Al-Kahfi ayat 38. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan wa la irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Itu ayat dua orang sahabat ke. Satunya seorang sahabat ni dia memiliki kebun, dua kebun ada dah. Dia dua kebun ni jadi belaka. Dengan pokok tamarnya, dengan pokok anggurnya, dengan pokok-pokok lainnya jadi belaka. Sungai pun ada, buah pun berlipat kali ganda. Dia masuk dalam kebunnya dalam keadaan menzalimi terhadap dirinya sendiri. Macam mana? Dia zalim tu kerana qala ma azunnu. Dia berkata, aku tidak menyangka dah, tidak meyakini bahawasanya akan terhapus, akan lenyap kebun ini selama-lamanya. Kebun akan kekal sampai bila-bila dah. Wa ma azunnu as-sa'ah, dan aku tak yakin kiamat akan berlaku. Dia ragu terhadap kiamat. Wala irruditu ila rabbi. Kalau berlaku juga kiamat, maka aku akan kembali kepada Tuhanku. La ajidanna khairan minha munqalaba. Tuhan akan balas pada aku syurga jugalah. Pada sebab juga dunia pun Tuhan suka pada aku. Tuhan buat kaya pada aku. Akhirat lebih lagi lah. Jadi dia buat ukuran gitu dah. Salah tu. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turab. Maka sahabat dia orang miskin, orang beriman kata, ketika dia berbual dengan kawan lah,
berbincang kawan ni, adakah kamu kufur dengan Allah yang menciptakan kamu daripada tanah, daripada air mani dah. Kemudian Allah telah jadikan kamu seorang lelaki yang sempurna. Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Jadi sahabat dia kata akafarta, adakah kamu kufur? Maksudnya perbuatan dia meragui terhadap kiamat, tak meyakini dunia ni akan hancur, dia perbuatan kufur. Tak. Pakai dia buat sangka pula. Dia kata kalau aku mati, kalau syurga, kiamat ni ada, aku masuk syurga juga. Tak. Jadi tu sangka-sangka dia menyebabkan jadi kufur. Yang keempat, kufurul i'rad. Kufur kerana berpaling. Maksud berpaling sih berpaling sepenuhnya lah. Tak sehingga langsung nak agama, tak peduli langsung nak agama dah. Berpaling 180 darjah. Dah. Bukan 360 kan boleh, paling kan ni mula dah. 180 darjah. Paling mula. Dah. Iaitu bi ayyu ridha bi sam'i, dia berpaling dengan pendengaran, dengan hati, dengan ilmunya daripada ajaran yang dibawa oleh Rasul. Tak seduli langsung lah. Dan lekat nada tu nama Islam, tapi dia tak betul dengan Islam lah. Tak peduli langsung lah. Minum arak, gapo buat hak semua sekali lah. Pengajian dia tak seduli langsung pada Quran, tak seduli agama lah. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Macam apa dia? Macam Siti Kasih. Contohlah dah. Okay, baru ni Fidah Huang pergi samai dia, okay? Gua barat dah dia kata kat Islam gini Fidah Huang kita samai dia. Masa dua ni lah. Walladzina kafaru. Dia pakai penentangnya dia pada komen tak ada Islam lebih pada kafir tak berani komen dia. Dia komen bagus. Dia cabar lah. Dah apa dia jaki kata apa dia? Liberal ni apa dia sesak kan? Saya liberal. Jadi kepada jaki boleh buat ah. Tak. Ada cabar. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Dan orang-orang yang kafir, mereka berpaling daripada peringatan yang diberikan kepada mereka. Yang kelima, yang terakhir dah. Yang terakhir, kufur kerana bersifat munafik, berpura-pura dah. Maksud munafik di sini, munafik dari segi i'tiqadi, kepercayaan. Dia menzahirkan beriman, tetapi dia menyembunyikan kekufuran dah dalam hatinya. Dalilnya firman Allah dalam surah Al-Munafiqun, dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Perkara itu terjadi kerana mereka ni beriman, kemudian mereka kufur dalam hati mereka. Tak. Di mulut mereka beriman, tapi dalam hati mereka kufur. Mereka meremehkan Nabi, mereka jeh pada sahabat-sahabat, mereka berpaling pada Islam. Fatubi'a, maka ditutup, dicop kat atas hati mereka. Fahum la yafqahun. Akhirnya mereka tidak dapat memahami agama sedikit pun dah. Dikoyak gapo pun mereka tak akan faham dah. Itu kufur an-nifaq dah. Itulah sahaja bentuk dan 5 bentuk kufur yang disebut dalam Al-Quranul Karim, yang mana ni kufur besar dah, kufur besar yang wajib kita jauhi. Di mana kufur ni boleh menyebabkan keluarnya seorang daripada Islam dan membatalkan seluruh amalan-amalan yang dilakukan. Disambungin lagi, insya-Allah kita akan sambung pada minggu akan datang lah, insya-Allah. Wallahu a'lam.